Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat dan ceria. Hari ini kita akan teruskan dengan topik 9.3 penyerapan, di mana pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat mengenal pasti struktur Willis dalam idiom, berkomunikasi tentang penyesuaian idiom dan Willis dalam penyerapan makanan tercerna. Jom kita lihat sama-sama. Sebelum ini, kita sudah pun belajar tentang proses pencernaan di mana makanan yang besar dan kompleks akan diuraikan menjadi molekul yang kecil dan ringkas. Penting supaya nutrien ini dapat diserap ke dalam badan kita. Persoalannya sekarang, di bahagian badan mana nutrien akan diserap? Lihat pada gambar yang ditunjukkan, ini merupakan struktur ileum, iaitu sebahagian daripada usus kecil dan di sinilah nutrien akan diserap. Dan ia merupakan struktur yang sangat panjang. Kenapa perlu panjang? Ini adalah untuk meningkatkan jumlah luas permukaan supaya kadar penyerapan nutrien adalah lebih tinggi. Dan kalau anda perhatikan betul-betul pada permukaan dalam lumen, ianya berlipat-lipat dan diliputi oleh struktur halus yang disebut sebagai bilas. Lihat, inilah struktur bilas dan permukaan dalam seakan-akan seperti permukaan kapet. Dan setiap bilas pula terdiri daripada struktur laktil yang berwarna hijau di tengah ni ya, di mana ianya berfungsi untuk menyerap dan mengangkut titisan asid lemak dan gliserol. Manakala struktur jaringan kapilari darah akan bertanggungjawab untuk menyerap dan mengangkut hasil pencernaan iaitu nutrien larut air ke seluruh badan. Dan lihat pula pada lapisan epiteliumnya. Hanyalah setebal satu sel sahaja supaya proses penyerapan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dan kalau kita lihat, setiap sel epitelium pula permukaannya terdiri daripada unjuran yang halus yang kita sebut sebagai microvillus. Jadi, setiap villus ada pula struktur microvillus. Apa pula fungsi microvillus? Ianya penting untuk menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk memudahkan penyerapan nutrien. Selain daripada struktur-struktur ini, ianya juga mengandungi sel goblet yang akan merembeskan mukus bagi membantu pencernaan. Dan terdapat juga kelenjar usus yang kita dah belajar sebelum ini yang akan merembeskan jus usus yang mengandungi enzim pencernaan. Sekarang kita akan belajar tentang proses penyerapan makanan tercerna melalui struktur villus. Ingat, penyerapan makanan berlaku melalui dua struktur utama yang terdapat dalam villus, sama ada melalui laktil ataupun melalui kapilari darah. Secara amnya, nutrien dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu nutrien larut dalam lemak dan nutrien larut dalam air. Jadi kita lihat dulu bagaimana nutrien larut dalam lemak akan diserap ke dalam struktur villus. Nutrien larut lemak akan diserap melalui sel epitelium dan seterusnya ke dalam struktur laktil. Contohnya, asid lemak dan gliserol akan diserap ke dalam struktur laktil. Tapi ingat, asid lemak dan gliserol terlebih dahulu akan berpadu melalui proses kondensasi untuk membentuk titisan halus lipid. Jadi proses kondensasi ini berlaku dalam sel epitelium. Dan barulah titisan halus lipid ini akan diserap ke dalam laktil. Contoh nutrien larut dalam lemak yang kedua adalah vitamin A, D, E dan K. Dan memandangkan ini merupakan vitamin-vitamin yang larut dalam lipid, sudah tentu vitamin
ini juga akan diserap ke dalam struktur laktil. Proses penyerapan kedua-dua nutrien ini melibatkan proses resapan ringkas. Sekarang kita lihat pula penyerapan nutrien larut dalam air. Jadi kalau nutrien larut dalam lemak akan diserap melalui epitelium ke dalam laktil, nutrien larut dalam air pula akan diserap melalui sel epitelium ke dalam kapilari darah. Contoh nutrien larut dalam air adalah fruktosa, glukosa dan galaktosa, asid amino dan juga vitamin B dan C, di mana fruktosa akan diserap ke dalam kapilari darah melalui proses resapan berbantu. Bagi glukosa dan galaktosa pula, ianya juga akan diserap ke dalam kapilari darah tetapi melibatkan pengangkutan aktif. Begitu juga dengan asid amino, ianya juga merupakan proses pengangkutan aktif. Vitamin B dan C pula akan diserap ke dalam kapilari darah di mana ianya akan diserap bersama-sama air. Ingat, air juga akan diserap ke dalam kapilari darah dan proses penyerapannya melibatkan proses osmosis. Lihat animasi yang ditunjukkan. Jadi ini merupakan animasi yang menunjukkan sebahagian daripada bilis di mana kita ada struktur lapisan epitelium. Dan kalau anda perhatikan, lapisan epitelium hanyalah setebal satu sel. Dan pada permukaannya juga terdapat unjuran halus mikrobilis. Manakala bilis itu sendiri terdiri daripada kapilari darah dan juga laktil. Nutrien-nutrien yang berwarna kuning ini melibatkan nutrien larut dalam lemak dan kalau anda perhatikan betul-betul, ianya diserap ke dalam laktil. Manakala yang berwarna hijau mewakili nutrien larut dalam air dan ianya diserap ke dalam kapilari darah. Kita sudah pun belajar tentang proses penyerapan, jadi sekarang kita akan lihat pula topik 9.4 iaitu proses asimilasi. Jadi pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat memerihalkan peranan sistem peredaran dalam asimilasi makanan tercerna. Yang kedua, dapat membincangkan fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna yang merangkumi 3 perkara iaitu metabolisme makanan tercerna khususnya untuk kelas makanan karbohidrat dan protein. Yang kedua, penyimpanan nutrien dan yang akhir sekali penyah toksikan. Apakah sistem yang terlibat dalam pengangkutan nutrien dalam badan kita? Dua sistem peredaran yang terlibat adalah sistem peredaran darah dan sistem limfa. Kita sudah pun belajar nutrien dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu nutrien larut air dan juga nutrien larut lemak. Kita lihat dulu bagaimana nutrien larut air diangkut dalam badan. Sebelum ini kita sudah pun belajar bahawa nutrien larut air seperti asid amino dan glukosa akan diserap melalui sel epitelium ke dalam kapilari darah. Dan darah akan mengangkut nutrien-nutrien ini melalui vena portal hepar ke organ hati. Jadi vena portal hepar merupakan salur darah yang menghubungkan organ hati dengan bilis. Apabila sampai di hati, apa pula yang hati lakukan? Jadi proses asimilasi akan berlaku di hati. Nutrien-nutrien yang berlebihan seterusnya akan dihantar ke sel-sel badan. Ingat, pengangkutan nutrien larut air hanya melibatkan sistem peredaran darah. Bagaimana pula nutrien larut lemak diangkut dalam badan kita? Kita sudah pun belajar bahawa nutrien larut lemak seperti asid lemak dan gliserol akan diserap melalui sel epitelium ke dalam struktur laktil.
Untuk pengetahuan semua, laktil sebenarnya merupakan kapilari limfa yang merupakan sebahagian daripada sistem limfa. Jadi, nutrien yang diangkut dalam laktil kemudiannya akan dibawa ke dalam salur limfa yang lebih besar. Dan kalau anda lihat, ianya dinamakan sebagai limfa. Cecair yang bergerak dalam sistem limfa dikenali sebagai limfa. Dalam arti kata yang lain, nutrien larut air diangkut dalam sistem peredaran darah melalui darah. Manakala nutrien larut lemak diangkut melalui sistem limfa melalui cecair limfa. Salur limfa pula akan mengangkut limfa yang mengandungi nutrien larut lemak ke ductus thorax. Dan ductus thorax pula akan membawa limfa ke vena subclavicle kiri, iaitu merupakan sebahagian daripada sistem peredaran darah dan akhirnya diangkut ke sel-sel badan. Ingat, pengangkutan nutrien larut lemak bermula dengan sistem limfa sebelum akhirnya memasuki sistem peredaran darah. Lihat animasi yang ditunjukkan, ini merupakan proses penyerapan dan pengangkutan nutrien dalam badan kita. Memandangkan topik ini adalah mengenai asimilasi, mesti ramai yang tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan asimilasi. Sebelum kita lihat apa yang dimaksudkan dengan asimilasi, kita lihat dulu proses-proses yang kita telah belajar sebelum ini, iaitu proses pencernaan merupakan proses penguraian butiran makanan yang besar dan kompleks kepada butiran yang kecil dan ringkas. Selepas berlakunya proses pencernaan, maka nutrien yang dihasilkan akan diserap ke dalam venus sama ada melalui kapilari darah ataupun laktil. Dan nutrien-nutrien ini akan diangkut ke seluruh badan kita sama ada melalui sistem peredaran darah ataupun sistem limfa. Dan akhirnya apabila nutrien ini sampai di sel-sel badan, maka berlakulah proses asimilasi. Asimilasi bermaksud nutrien yang kita telah peroleh daripada proses pencernaan tadi akan digunakan untuk membentuk sebahagian kompleks ataupun komponen struktur. Apa pula fungsi dan peranan organ hati dalam asimilasi makanan tercerna? Kita sudah pun belajar sebelum ini bahawa nutrien-nutrien larut dalam air seperti glukosa, asid amino, fruktosa, galaktosa, vitamin B dan C akan diangkut dari usus kecil ke organ hati melalui salur yang kita namakan sebagai vena portal hepar. Jadi fungsi hati terbahagi kepada 3 fungsi utama iaitu metabolisme makanan tercerna, proses penyah toksikan iaitu proses penyingkiran toksin daripada badan dan juga penyimpanan nutrien. Sekarang kita akan lihat fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna, iaitu kita akan lihat dulu untuk glukosa. Apabila glukosa sampai di organ hati, ianya akan digunakan untuk respirasi sel. Ingat, kita sudah pun belajar sebelum ini, glukosa merupakan substrat utama dalam proses respirasi bagi menjana tenaga. Sekiranya glukosa berlebihan, ianya akan ditukarkan kepada simpanan makanan iaitu glycogen dan seterusnya disimpan dalam hati. Glukosa berlebihan menjadi glycogen. Tetapi ingat, seandainya simpanan glycogen pun sudah mencapai tahap yang maksimum, maka glukosa berlebihan akhirnya akan ditukarkan dan disimpan sebagai lemak. Sebab itu, pengambilan makanan yang manis juga akan menyebabkan masalah obesiti. Kadang-kadang aras glukosa dalam darah akan menurun.
Contohnya apabila kita berpuasa. Tapi jangan bimbang, kita masih lagi ada simpanan makanan dalam bentuk glycogen. Jadi jika glukosa dalam darah menurun, glycogen boleh ditukarkan kepada glukosa dan glukosa pula akan ditukarkan kepada tenaga supaya sel-sel dapat menjalankan aktiviti sel. Bagaimana pula asimilasi berlaku untuk asid amino? Asid amino akan digunakan untuk mensintesis enzim dan juga protein plasma. Ingat, jika terdapat asid amino yang berlebihan, ianya tidak boleh disimpan dalam badan. Sebaliknya, ia akan diuraikan kepada urea dan proses asid amino diuraikan kepada urea dinamakan sebagai proses pendeaminaan. Dan akhirnya disingkirkan melalui air kencing oleh ginjal. Asid amino berlebihan menjadi urea yang disingkirkan dalam air kencing. Dan akhir sekali, jika glukosa tidak mencukupi, asid amino juga boleh ditukarkan kepada glukosa. Dan glukosa pula dapat digunakan untuk menjana tenaga bagi kegunaan sel. Bagaimana pula proses asimilasi berlaku dalam sel badan? Untuk glukosa, sekali lagi ianya digunakan untuk menjalankan respirasi sel bagi menjana tenaga. Jadi glukosa ditukarkan menjadi tenaga dan tenaga bolehlah digunakan untuk menjalankan proses-proses sel. Selain daripada itu, sekiranya terdapat glukosa berlebihan, ianya akan disimpan sebagai glycogen dalam sel otot. Ingat ya, proses pertukaran glukosa berlebihan kepada glycogen tetap berlaku dalam organ hati. Glycogen ini seterusnya akan diangkut dan disimpan dalam sel otot. Bagi asid amino pula, ianya digunakan untuk mensintesis enzim dan juga hormon. Selain itu, asid amino juga digunakan untuk mensintesis protoplasma baharu dan membaiki tisu rosak. Bagi lipid pula, fosfolipid dan kolesterol merupakan komponen utama yang membina membran plasma. Lemak berlebihan boleh disimpan dalam tisu adipos sebagai simpanan tenaga. Lemak berlebihan ditukarkan menjadi tisu adipos. Dan jika glukosa kurang, ingat lemak juga boleh dioksidakan untuk menjana tenaga. Organ hati merupakan organ yang mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam badan kita. Jika hati gagal untuk berfungsi, ianya boleh membawa maut. Lihat gambar yang ditunjukkan, ini merupakan hati yang normal. Tapi lihat pula gambar di sebelah kanan. Apa yang sudah jadi? Sel-sel hati telah diganti dengan sel parut yang menyebabkan kegagalan fungsi hati. Jadi ini merupakan hati pesakit sirosis. Dan kenapa berlakunya sirosis hati? Ianya mungkin berpunca daripada pengambilan minuman alkohol yang berlebihan. Yang kedua, mungkin bahan toksik seperti salah guna dadah ataupun penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis merupakan penyakit radang hati yang mungkin disebabkan oleh jangkitan virus, bahan toksik ataupun tindak balas autoimun, di mana tindak balas autoimun merujuk kepada situasi di mana sel-sel pertahanan badan kita mula menyerang badan kita sendiri. Jadi apabila sel-sel pertahanan badan mula menyerang dan merosakkan hati, maka inilah yang menyebabkan sirosis hati sehingga menyebabkan kegagalan fungsi hati.